Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi kita untuk subjek Sains Sosial dan Pembangunan Insan pada kali ini. Okey anak-anak, jom kita tengok apa yang Mak Adibah akan tunjukkan pada anak-anak untuk pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, untuk kali ini Mak Adibah akan bercerita tentang kitaran hidup. Kitaran hidup apa ya anak-anak? Kitaran hidup haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Anak-anak tahu tak apa kitaran hidup tu? Okey, untuk pengetahuan anak-anak semua, kitaran hidup itu bermaksud proses pembesaran haiwan dan tumbuh-tumbuhan dari kecil hingga dewasa. Okey anak-anak, jom kita tengok proses kitaran hidup haiwan dulu. Okey. Macam mana proses kitaran hidup haiwan? Jom kita tengok pada video yang seterusnya. Okey, baiklah anak-anak, Mak Adibah akan ambil contoh kitaran hidup seekor katak. Okey. Katak betina akan bertelur. Bertelur di mana? Bertelur di dalam air. Kemudian daripada telur tersebut akan bertukar menjadi berudu. Berudu bentuknya macam mana? Okey, bentuknya seperti dalam gambar. Okey. Berudu itu akan berenang ke hulu ke hilir dan bernafas melalui insang. Kemudian berudu tersebut akan bertukar kepada anak katak, di mana akan tumbuh kaki belakang, kaki depan keluar dan ekor panjang yang ada sewaktu menjadi berudu hilang. Kemudian setelah itu anak katak akan naik ke darat dan melompat. Okey. Kemudian dia akan bertukar kembali menjadi katak dewasa. Okey, dan katak dewasa tersebut akan mengulangi proses yang sama seperti yang Mak Adibah ceritakan tadi. Tapi hanya katak betina sahaja. Okey. Yang akan bertelur. Okey, itulah kitaran hidup katak. Baiklah anak-anak, seterusnya jom kita tengok kitaran hidup ayam. Okey, anak-anak, pada mulanya ayam betina akan bertelur di atas darat dan juga di dalam sarang. Okey. Ayam betina tersebut akan duduk di atas telur bagi memastikan telur tersebut panas sebelum menetas. Okey. Setelah telur tersebut menetas, akan lahirlah anak ayam yang kemudiannya akan menjadi dewasa seperti mana ayam betina tadi. Okey. Maka akan tumbuhlah segala bulu-bulu ayam dan juga balung yang berada di atas kepala ayam yang biasa anak-anak tengok tu. Okey. Okey, kemudian proses kitaran hidup ayam akan berulang seperti di dalam gambar. Baiklah, yang seterusnya jom kita tengok proses kitaran hidup tumbuh-tumbuhan. Okey anak-anak, cuba anak-anak tengok gambar yang Mak Adibah sediakan. Okey. Cuba anak-anak tengok gambar yang pertama. Okey, macam mana pembesaran pokok. Okey, bermula daripada biji benih. Kemudian daripada biji benih akan tumbuhnya akar. Okey, selepas itu akan tumbuhnya daun dan membesar sehingga membentuk batang yang kukuh, di mana di setiap batang tu akan tumbuhnya ranting. Kemudian daripada ranting tersebut akan munculnya daun. Okey.
Setelah itu akan membesar sehingga menjadi pokok seperti di dalam gambar yang Muadibah tunjukkan ini. Okey anak-anak, itulah proses kitaran hidup bagi tumbuhan. Okey, cuba anak-anak tengok contoh pokok apple yang Muadibah sediakan. Okey, macam mana prosesnya? Ya, sama seperti pokok sebelum ini yang Muadibah tunjuk. Okey. Muadibah tahu mesti di antara anak-anak yang suka makan buah apple. Buah apple ada yang rasa manis dan ada yang rasa masam. Okey, cuba anak-anak tengok macam mana kitaran pokok apple. Okey, sama juga prosesnya, bermula daripada benih, kemudian akan tumbuh akar. Lepas tu membentuk batang, kemudian batang yang kecil akan tumbuh daun-daun. Okey, ada juga bunga. Kemudian seterusnya akan memanjang, membesar, kemudian menjadi pokok apple. Akan banyaklah apple-apple yang berada di pokok yang boleh kita makan. Okey, kemudiannya untuk pengetahuan anak-anak lagi, tumbuh-tumbuhan memerlukan 3 sumber utama. Iaitu cahaya matahari, yang kedua udara dan yang ketiga adalah air yang akan membantu tumbuh-tumbuhan untuk terus membesar dengan sihat. Dan hasil daripada tumbuh-tumbuhan tersebut seperti pokok buah-buahan, sayur-sayuran dapat memberi sumber rezeki pada kita. Tumbuh-tumbuhan yang datangnya daripada ciptaan Allah SWT membantu kita untuk terus hidup di muka bumi ini. Maka anak-anak jangan lupa kalau menanam, jaga tumbuh-tumbuhan ini dengan sebaiknya. Anak-anak. Anak-anak, itu saja sedikit yang Muadibah dapat sampaikan. Semoga apa yang Muadibah sampaikan ni anak-anak dapat memahami dan belajar dengan sebaiknya. Anak-anak, jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum.